Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab Hidayatus Subyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Kita masuk pasal yang ketujuh, Ain Qiblat. Bermula menghadap Ain Qiblat, iaitu 4 martabat. Kita nak semayang kena menghadap Qiblat. Bukan boleh menghadap rumah kita, bukan boleh kita pergi menghadap ikut suka kita. Kita kena menghadap Qiblat. Qiblat tu Kaabah, Baitul Haram. Menghadap Masjid Nabawi pun tak boleh. Tambahlah kalau kita menghadap tempat lain. Jadi nak semayang ada peraturan dia. Peraturan dia kena menghadap Qiblat. Tak boleh ikut suka kita nak hadap mana. Baik. Maka bermula menghadap Ain Qiblat 4 martabat. Pertama, mengetahui ia akan Qiblat dengan yakin. Tahu dah arah Qiblat, kena tahu secara yakin. Artinya dengan sendirinya. Itu yang pertama. Dia tahu dengan sendiri, dengan penuh yakin. Bukan was-was, bukan waham. Iaitu bahawa melihat ia akan Kaabah atau disentuh akan dia dengan anggotanya. Ini macam mana? Yang ni maknanya kita duduk dalam Masjidil Haram, kita tengok Kaabah dengan mata kepala kita. Kita kira boleh sentuh. Kita kira boleh pegang Kaabah lah. Sampai terang tu, makna dia yang ni tak payahlah tanya orang dah. Tak payahlah kita nak pakai kompas. Tak payahlah tengok bintang. Tak payah tengok angin ke apa. Tak payah. Kita dah tengok dengan mata kepala kita. Kita tengok Kaabah depan mata, kita boleh pegang dah Kaabah, nak menghadap kot lain lagi bersibah. Kita menghadap betul-betul nampak Kaabah, kita menghadap Kaabah. Ini martabat pertama. Yang ni yakin sungguh-sungguh. Martabat yang kedua, dengan mendengar khabar orang yang kepercayaan, yang mengetahui akan Qiblat dengan sendirinya. Yang ni martabat kedua. Katalah orang tu buta, dia tak nampak Kaabah, jadi duduk dalam Masjidil Haram, oranglah habaq kat dia, kok ni. Ataupun maknanya orang tu tahu Kaabah tu duduk tang mana, Qiblat duduk tang mana, maka dia ikut orang tu. Orang tu pun tengok sendiri. Bukan dia tak ni orang, dia sendiri nampak Kaabah tu. Dia sendiri tahu arah Qiblat tu. Yang ketiga, dengan ijtihad ia akan Qiblat. Dia dengan ijtihad ia akan Qiblat. Yang ni dia ijtihad. Pasal dia tak nampak. Dan dia pun tak tanya orang, dia tak nampak. Jadi dia ijtihad berdasarkan ilmu yang Allah bagi kat dia, berdasarkan pengetahuan yang dia ada, maka dia berijtihad. Aku ni lah Qiblat. Dia tengok matahari ke, dia tengok masjid ke, maka dia kata ijtihad dia kot ni lah. Dia duk tengok masjid kampung dia menghadap kot tu. Ni kat rumah dia duk perembang dia kata ni kot ni lah masjid kot tu, aku pun kira kot ni lah, betul lah ni. Maka yang tu cara ijtihad dia. Lepas dia pakai kompas. Yang keempat, dengan mengikut ia akan orang yang mujtahid. Yang keempat ni, dia ikut orang lain. Taklid lah ni. Dia ikut tuan rumah habaq kata Qiblat kot ni. Dia bukan tahu, dia besok dia baru mai. Macam kita masuk hotel, kita pun tanya hotel, Qiblat kot mana? Dia kata tu ada tanda arah Qiblat. Oh, okey. Makna yang ni yang keempat. Bukan kita cari sendiri, bukan kita tahu sendiri, kita bukan pulun nak tahu sendiri, tapi kita ikut orang.
Maka tiap-tiap satu daripadanya yang empat ini dengan tertib. Artinya tiada sah berpindah kepada barang yang kemudiannya melainkan apabila lemah ia daripada barang yang dahulu daripadanya. Maksud di sini dia kata kena tertib. Kalau kita dah nampak Kaabah dengan mata kita, kita duk pergi tanya orang pasal apa? Kita dah nampak lah. Tak boleh lah. Tu maksud dia kena tertib lah. Mula nombor satu. Nampak tak Kaabah? Tak nampak. Kalau tak nampak, kita bila tak nampak, barulah kita nak tanya orang. Ni kita dah nampak. Tak boleh lah kita tanya orang. Itu satu. Kemudian, kalau kita tak nampak, kita ni boleh dengar orang habaq. Kita pergi dengan kawan kita Masjid Haram tu. Kawan kita habaq kat kita. Tiba-tiba kita nak pergi ijtihad sendiri dalam keadaan kita tak tahu betul-betul. Kawan kita tu dia nampak Kaabah yang kita duduk pergi ijtihad tu. Bersifat. Maka dia kena ikut tertib. Macam juga kita sampai ke hotel. Ke hotel. Kita nampak tu ada tanda, kita tanya orang hotel. Kita tanya orang hotel. Orang kata tu arah kiblat. Kita ada kompas. Kita boleh nampak. Kena hotel tu nak bohong kita. Hotel tu bukan Islam. Dia nak bagi kita ngadak kod lain. Maka, pasal apa kita tak tengok kompas kita? Allah Ta'ala bagi kat kita ada himpun. Ada kompas arah kiblat. Dan kompas tu dicipta pula oleh orang Islam. Peristiaan dia, installation dia di application dia adalah dibuat oleh orang Islam, arah kiblat. Lepas tu kita pula tahu arah kiblat ni tengok matahari ke apakah yang kita nak ikut. Kita terus pi ikut hotel tu pasal apa? Tu dia kata kena ikut tertib. Ijtihad sendiri boleh, ijtihadlah. Pasal apa yang kita nak ikut orang? Kena ikut tertib empat tadi dia. Kalau tak ikut tertib tadi, maka lemah ia daripada yang tu, barulah dia boleh turun bila dia lemah. Tapi kalau tak ikut, dia ikut suka orang dia, maka tidak sah. Dan barang siapa sembahyang ia dengan ijtihad ia pada kiblat, maka nyata tersalahnya dengan yakin, maka hendaklah ia mengulang akan sembahyangnya pada hal wajib. Jadi kalau orang tu sembahyang, tak tahu silap kiblat. Yang ini khilaf di kalangan para ulama lah. Ya, kalau kata kita tersalah kiblat lama dah, maka ada yang katakan tak payah qada. Tapi kalau baru sangat, masih lagi dalam waktu, maka kita kena ulang balik. Kalau dah tersalah setahun, seminggu, 3-4 hari dah tak payah qada. Tak payah qada. Tapi kalau kita dah tersalah, kita semayang-semayang, orang habaq, tuan rumah habaq kita, lah mengadap kod mana? Bukan kod tu, kod ni. Kita ulang balik semayang. Sebab semayang kita tidak sah. Baik. Itu cerita pasal kiblat. Kalau ada persoalan boleh tanya lah. Baik. Kita masuk pasal yang ke-8, menutup aurat. Bermula menutup aurat iaitu dengan sesuatu yang suci yang menegah ia akan kelihatan warna kulit. Maka ditutup akan dia pada pihak atasnya dan kelilingnya. Aurat ni di kita dia nak tutup sampai tak nampak kulit, warna kulit. Tutup sampai tak nampak warna kulit. Kemudian dia pula aurat ni dia kira daripada atas. Maknanya kalau orang duduk atas nampak aurat kita, kira kita tak tutup aurat lagi lah. Faham? Katalah seorang lelaki, dia pakai kain. Dia pakai kain. Kain dia tu, dia punya gulung tu tak rupa elok, orang ke atas nampak aurat dia. Daripada atas nampak aurat dia. Kebanyakannya jadi kalau orang kata, kalau orang tu duduk atas tangga,
dia tengok ke bawah, dia nampak pusat kita. Walaupun kita pakai seluar. Atau dia nampak apa punggung kita. Celah punggung kita. Dia duduk atas, dia nampak. Kerana seluar tu longgak ke apa ke, kita tak pakai baju ataupun pakai baju, tapi kira baju kita tu tak kancing ke atas, duk terbuka, seluar pula, kita tak pakai baju singlet, baju panas dalam. Ni untuk orang lelaki ni. Lepas tu perut dia pula, dia pakai apa, perut dia ni jenis pusat tersembai keluar ke, ataupun makna dia pakai selak londeh, nampak pusat. Atas dia tak tutup. Ni atas ni dia tak tutup, terbuka macam tu. Jadi kalau kata tengok daripada atas nampak pusat, maka dia kira tak sah lagi lah. Tak sempurna cara tutup aurat dia tu. Sebab aurat dia kira daripada atas. Kalau kira pada bawah tak boleh pakai lah kain pelikat. Kira daripada bawah, orang duduk bawah, kawan tu naik tangga, nampak lah. Kira macam tu teruk. Jadi masa semayang, aurat dikira daripada pihak atas. Menutup aurat. Sebab tu pastikan pakai seluar, kain ke apa, atas pusat. Terutama semayang lah. Bermula aurat itu atas 3 bahagi. Aurat lelaki merdeka, ada ia atau hamba. Aurat lelaki ni, sama ada dia merdeka ke atau hamba, maka iaitu barang yang antara pusatnya dan lututnya, jika di dalam sembahyang dan pada berhadapan sama lelaki atau dengan perempuan yang mahramnya. Jadi aurat lelaki daripada pusat sampai lutut untuk perempuan yang mahram. Perempuan yang mahram. Dan dia untuk lelaki. Orang lelaki sama lelaki, aurat dia daripada pusat sampai lutut. Dan jika berhadapannya dengan perempuan yang ajnabiyah, bila berhadapan dengan perempuan yang ajnabiyah, maka iaitu sekalian badannya lelaki. Lelaki kena tutup baju, pakai baju. Macam mana pula kita tak pakai baju bila berdepan dengan perempuan yang tidak ajnabiyah. Perempuan yang ajnabiyah. Dan jika ia dalam khalwat, maka 2 kemaluannya. Kalau dia sorang-sorang, maka jangan telanjang ikut dan. 2 kemaluan dia. Maka hasil bagi lelaki itu 3 aurat. 1, aurat sesama lelaki, aurat dengan mahram. Yang kedua, aurat dengan wanita yang bukan mahram. Yang ketiga, aurat sorang-sorang. Baik. Yang kedua, aurat perempuan yang hamba. Aurat perempuan hamba. Ni bukan wanita ajnabi, bukan wanita merdeka. Yang ni hamba orang. Wanita hamba. Iaitu jika ada ia dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang, di dalam khulwat, atau pada berhadapan dengan mahramnya, atau dengan sama-sama perempuan, maka iaitu barang antara pusat dan lututnya sahaja. Ni perempuan yang tak merdeka. Adakah hamba perempuan lah ni? Kalau ada, inilah aurat dia. Aurat perempuan hamba diulang, no? Iaitu jika ada ia dalam sembahyang, kalau dia sembahyang, atau dia dalam keadaan sorang-sorang khalwat, maknanya dia duduk sorang-sorang, atau dia berdepan dengan mahramnya. Mahramnya termasuklah tuan dia yang lelaki tu.
atau pada berhadapan dengan mahramnya, atau dengan sama-sama perempuan. Dengan perempuan, sama-sama perempuan. Maka iaitu barang yang antara pusat dan lututnya. Itu untuk perempuan yang hamba. Dan jika berhadapan ia dengan lelaki yang ajnabi, bukan mahram dia, maka sekalian badannya. Dan jika berhadapannya dengan perempuan yang kafirah, perempuan bukan Islam, orang kafir, maka iaitu barang yang lain daripada barang yang zahir pada waktu bekerjanya. Jadi maknanya orang kafir, kalau perempuan kafir ke, ni kalau berhadapan dengan perempuan kafir yang hamba ni, hamba perempuan beriman, dia jumpa dengan orang bukan Islam, perempuan, macam mana dia punya aurat? Iaitu semua ditutup, kecuali hak yang terbuka bila dia bekerja, lengan dia ke, tangan dia ke, muka dia, takat tu je. Kerana dia rambut dia pun dia kena tutup. Tu untuk perempuan hamba. Tak ada aku perempuan hamba. Aurat perempuan yang merdeka. Jadi perempuan kita lah, anak gadis kita, anak-anak murid saya ni yang dah besar-besar ni, iaitu sekalian badannya melainkan mukanya. Muka tak payah tutup, badan saja. Dua tapak tangannya jika ia dalam sembahyang. Ketika dalam sembahyang, yang boleh buka dua tapak tangan dengan muka. Dan jika berhadapannya dengan lelaki yang ajnabi, maka iaitu sekalian badannya. Kalau berhadapan dengan lelaki yang ajnabi, maka seluruh badannya. Dan jika berhadapannya dengan sama-sama perempuan atau dalam khalwat atau pada hadapan lelaki yang mahramnya, maka iaitu barang yang antara pusat dan lututnya. Dan jika berhadapannya dengan perempuan yang kafirah, maka iaitu barang yang lain daripada barang yang zahir pada waktu bekerjanya. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, aurat wanita kena tutup seluruh badan bila keluar, iaitu kena pakai burdah. Itu mazhab Syafi'i. Hak kita bicara. Jadi yang kita tak buat tu adalah yang kita ada buka-buka, kita tak pakai burdah apa semua ni, kita tak ikut mazhab Syafi'i kot. No? Kita tak ikut mazhab Syafi'i. Maknanya kita mengikut pendapat-pendapat yang lain, jumhur ulama, majoriti ulama. Gitu juga orang perempuan yang Islam dengan orang kafir. Orang kafir perempuan lah, perempuan kafir. Kalau kat sini seluruh badan juga. Ilah dia, antara sebab dia kena tutup tu, takut nanti orang kafir ni pergi cerita aurat wanita Islam. Jadi oleh tu disuruh tutup lah, wajib tutup. Ini pandangan dia khilaf lah benda ni. Dalam isu sekarang ni ramai orang masuk Islam sebagainya. Adakah orang dia dengan kak dia yang bukan Islam pun kena tutup? Jadi itu di kalangan para ulama dia khilaf. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i, kena tutup. Kecuali muka dan tapak tangan saja. Baik. Bermula mengetahui akan kaifiat sembahyang, iaitu bahawa mengetahui ia akan segala rukunnya dan segala syaratnya dan segala sunatnya, dan dibezakan tiap-tiap satu daripada yang lainnya. Bahkan dan memadailah bagi orang yang awam itu jikalau i'tikad ia akan sekalian yang dikerjakan dalam sembahyang itu fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat, tetapi tiada dibezakan dia. Jadi sembahyang ni kita kena tahu
kita kena tahu kipiat semayang, baru kita boleh semayang. Makna dia barulah semayang tu sah. Ya. Jadi bila kita kata sembahyang ni ada rukun, ada. Tapi hak mana satu ku pun tak tahu. Sembahyang ni ada sunat tak? Ada sunat. Tapi tak tahulah yang mana satu sunat. Maka sah sembahyang dia. Boleh. Sembahyang macam tu boleh. Kira sah lah. Jadi orang bukan Islam, bila dia masuk Islam, dia kena sembahyang. Bukan kena tunggu pandai sembahyang baru boleh sembahyang. Kena sembahyang sampai pandai sembahyang, sampai rajin sembahyang. Bukan bila pandai sembahyang baru sembahyang. Tak. Ni pun satu benda yang salah. Jangan macam tu. Orang baru masuk Islam, kita kata tak apa, hang tak wajib sembahyang lagi. Sebab apa? Pasal hang tak reti sembahyang lagi. Ataupun orang kita sendiri. Ada geng-geng jenis ajaran sesat lah ni macam-macam. Faham agama melalui akal fikiran dia saja. Aku sembahyang ni, kalau aku pandai baru aku sembahyang. Bila aku khusyuk baru. Aku tak mau. Siapa dia tu? Tak tahulah. Duk viral. Dia ramai lagi orang tengok video dia daripada tengok video saya. Dengan keadaan rambut panjang dia tu semua, orang duk faham ikut cakap dia lagi. Itulah masalah dia manusia hari ini, duk ikut orang yang jahil. Dia kata apa? Dia kata tak apalah, dia kata sembahyang ni kita tak khusyuk, buat apa aku nak hipokrit dengan Allah Ta'ala. Aku nak sembahyang, aku nak khusyuk. Kalau aku tak khusyuk, buat apa aku sembahyang? Ni masalah. Orang sembahyang sampai khusyuk. Kita sembahyang sampai khusyuk. Dia khusyuk dulu baru sembahyang. Sama lah orang yang dia tak mau sembahyang pasal dia tak pandai lagi. Bila dia pandai nanti baru dia sembahyang. Aku tak mau sembahyang lagi pasal aku tak baik. Kita tak sembahyang sampai kita jadi soleh, sampai kita jadi baik. Kita sembahyang sampai kita boleh khusyuk dalam sembahyang. Kita sembahyang sampai kita pandai sembahyang. Depa pandai dulu baru sembahyang. Khusyuk dulu baru sembahyang. Inilah ajaran-ajaran yang tak betul. Baik. Tempat sembahyang. Bermula tempat sembahyang iaitu tiap-tiap tempat yang tersentuh dengan dia orang yang sembahyang pada ketika berdirinya dan rukuknya, dan duduknya dan sujudnya, atau bersentuh dengan dia oleh pakaiannya. Tempat sembahyang. Tempat sembahyang tu tempat yang kita boleh sentuh. Baik. Sikit kita baca tentang perkara yang membatalkan sembahyang. Bermula yang membatalkan sembahyang itu 21. Kita nak urai satu-satu. Berkata-kata dengan sengaja. Berkata-kata dengan sengaja, lagi diketahui akan haramnya, dan ingat akan dirinya dalam sembahyang dengan dua huruf atau satu huruf yang memberi faham atau satu huruf yang bermat. Dia bercakap dalam sembahyang dengan sengaja, dan dia tahu tu sebab ada orang yang baru masuk Islam, ataupun dia Islam lama dah, macam orang Bosnia ke, mana tak tahu, dia Islam lama dah, orang bukit di Chiang Mai, di Chiang Rai. Kita pergi masuk ajak Islam kat dia, dia masuk Islam tahun lepas. Contohlah, kita masukkan dia jadi orang Islam, lepas tu kita tinggal tak ajak dia. Lepas tahun 2 tahun baru kita pergi pula. Macam orang Kemboja masuk Islam. Dia masuk Islam, kita bagi dia Islam seronok lah. Kita kerja mengucap, semua orang bagi masuk Islam, orang ni seronok. Pasal duk kira, Masya Allah mengislamkan orang bukan Islam, besar pahala. Dia duk kira besar pahala bagi orang masuk Islam. Dia tak tahu tanggungjawab dia kena ajak orang tu. Tanggungjawab kita nak pastikan dia reti Islam tu. Bukan takat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis. Masuk dalam video, viral kat orang. Cerita kita telah Islamkan orang. Lepas tu,
Orang tu apa cerita? Sembahyang tak reti, puasa tak reti, puasa pun tak. Duk makan lagi babi lah apalah semua. Pasal apa? Pasal dia tak diajak. Dia hanya kata masuk Islam. Dia masuk Islam, kita pun bagi dia masuk Islam. Kita masuk ke orang asli, kita bagi dia masuk Islam. Lepas tu kita tinggal. Pergi tengok, habis babi sekandang dia makan. Pasal apa? Pasal kita biar dia. Inilah benda yang sedang berlaku dan benda yang sepatutnya tak berlaku hari ini. Kita jangan sibuk kalut sangat nak Islam ke orang dalam keadaan kita tak berperanan untuk mengajak dia. Kalau kita tak boleh, kita kena pastikan ada orang mengajak dia. Ni kita duduk dengar ni, kita kata ni patutnya kita nak pergi Kemboja ni. Patutnya insya-Allah Ustaz Abi dan ramai lagi kata nak pergi Kemboja dan ada orang yang nak masuk Islam sebagainya. Kita dah siap, kita ada beli tanah nak buat pusat Islam untuk mereka, pusat dakwah, mereka akan duduk kat situ belajar Islam. Kita nak gajikan guru untuk ajak mereka sebab kita bukan duduk Kemboja. Kalau kita duduk Kemboja tak apalah. Kita Islamkan dia, kita ajak dia, kita dakwah mereka. Mereka yang Buddha masuk Islam, lepas tu kita balik Malaysia. Sebelum balik, kita akan pastikan siapa nak ajak dia. Siapa yang akan ajak dia. Sebab itu tanggungjawab kita bila mengislamkan orang. Ni benda yang ramai orang terlepas pandang. Dia kalut seronok nak Islamkan orang, tapi dia tinggal orang tu sehingga tak semayang, tak reti semayang dan sebagainya. Sebab tu berkata-kata dengan sengaja lagi diketahui akan haramnya. Makna dia bercakap pasal apa? Pasal dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, maka tak betul. Dia tak tahu pasal apa? Pasal dia baru masuk Islam. Sebab tu contoh saya kata tu, seperti seorang orang bukan Islam, orang Hindu masuk Islam contoh. 3 orang mereka ni masuk. Seorang jadi imam, 2 orang jadi makmum. Imam ni, dia tak boleh tengok tikus, dia geli. Dan dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu kata bercakap tu. Dia pun macam mana lah. Kemudian dia masuk Islam. Lepas tu dia tengok-tengok tikus, dia sembahyang, duk tengok sembahyang. Dia jadi imam. Dia tengok tikus besar, dia kata, yo, tikus banyak besar. Makmum belakang dia, ni pun geng dia juga. Baru masuk Islam. 3 baru masuk Islam. Dia pun kata, hai, sembahyang mana boleh cakap. Tarang boleh cakap, sembahyang tak boleh cakap. Kawan hak sebelah kata, hampa 2 cakap, aku seorang saja tak nak cakap. Situasi ni, selalu saya kata, siapa yang batal? Yang batal 2 belakang, Tok Imam tak batal. Pasal apa? Tok Imam tak tahu. Yang 2 ni tahu tak? Tahulah. Pasal itu, hak mula kata, sembahyang tak boleh cakap. Sembahyang tak boleh cakap. Yang ni kata sembahyang tak boleh cakap. Dia tahulah. Dia batal pasal dia cakap. Hak kawan ni kata aku seorang saja tak nak cakap. Hak yang seorang ni pun batal juga pasal dia dah tahu sembahyang tak boleh cakap. Yang tak tahu siapa? Tok Imam. Jadi sebab tu kita kata bila dia sengaja dan dia tahu baru batal. Bukan kata banyak cakap. Dengan satu huruf memberi makna pun tak boleh. Atau 2 makna, ataupun 1 huruf atau 2 huruf. Sikit ya. Dengan 1 huruf atau 2 huruf yang memberi makna. Mudah batal. Bersalahan jika berkata ia dengan lupa. Kalau dia terlupa, tersalah, tersilap cakap. Iaitu 6 kalimah atau kurang daripadanya, atau berkata ia dengan sengaja dan jahil ia akan haramnya, padahal ia baru masuk Islam, maka tiada batas sembahyangnya dengan dia. Tu kita sebut tadi ni. Kalau baru masuk Islam, sebagainya tak batal ya. Perbuatan yang banyak, iaitu 3 kali berturut-turut, dan jika dengan lupa sekalipun, seperti 3 langkah atau 3 gerak, sama ada ia dengan 1 anggota atau dengan 3 anggota, atau dihisap akan 3 itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Demikianlah barang yang berkata ia Alamah Ibnu Hajar
seperti 2 gerak yang sunat dan 1 gerak yang lain jadi 3, maka batas sembahyang dengan tersebut itu. Nanti kita bincang bab masalah bergerak 3 kali. Macam mana yang kata bergerak 3 kali ini batal sembahyang. Batal tak sembahyang orang yang dia angkat takbir, Allahu Akbar. Batal tak sembahyang orang yang bila dia rokok, dia pun Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Adakah batal sembahyang dia? Takkan angkat tangan pun batal. Nanti esok kita bincang tentang perkara-perkara yang membatalkan sembahyang seterusnya. Kita berhenti takat tu dulu, iaitu sebab bab batal sembahyang ni panjang cerita dia. InsyaAllah kita akan sambung. Ada soalan tak ada? Saya tengok kalau ada soalan saya akan jawab. Baik, setakat ni tak ada soalan. Kalau ada soalan boleh tanya nanti. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.